Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat sahabat-sahabat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan yang berada di mana-mana sekarang sekalipun. Sekarang ni tengah jam. Ada yang tengah terperangkap dalam hujan, ada yang terperangkap lagi belum melepas lagi daripada nak keluar KL sejak sejam lepas. Harap semuanya selamat sahaja. Bertemu lagi kita dalam program Nothing to Hide, membincangkan isu-isu semasa, isu-isu hangat yang dekat dengan hati kita, rakyat Malaysia. Sebelum kita bincang isu yang kita akan bawa bersama dengan penonton-penonton di rumah hari ini, suka untuk saya kongsikan sedikit peringatan kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat di rumah untuk sama-sama kita share dan like Facebook Nothing to Hide untuk kita sebarluaskan apa ilmu baru kita pada malam ini, pada petang ini yang boleh kita bincang, kita kongsi sama-sama. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita membincangkan sebuah isu yang hangat di hati kita sebagai rakyat Malaysia, iaitu hasrat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri akan terbantut. Tuan-tuan puan-puan, hari ini kita ada seorang panel yang cukup terkenal. Rasanya bagi mereka yang mengikuti perkembangan politik negara kita, mesti kenal dengan nama Datuk Hamidah Osman, mantan Naib Presiden PPBM. Apa khabar, Datuk? Baik, selamat datang ke studio. Datuk, jujur saya cakap, bila saya diberikan tugas sebagai moderator malam ni, saya terkejut. Bila mana kru bagi tahu saya, hari ini panel kita Datuk Hamdan Osman. Saya, wah, Datuk Hamdan Osman. Saya Hamidah. Datuk Hamidah Osman. Datuk Hamidah Osman, saya terkejut sebab saya baru belajar. Saya masih lagi belajar. Banyak benda yang boleh kena belajar. Tapi bila saya dengar Datuk Hamidah Osman jadi panel kita malam ni, banyak benda yang saya kena belajar. Sebab saya nak jumpa orang besar ni, bukan biasa-biasa. Biasa-biasa. Datuk, tadi bila kita share poster untuk program kita malam ni, saya tengok daripada respon penonton-penonton, followers kita, ramai terkejut. Mantan Naib Presiden PPBM ni bukan calang-calang orang. Bukan exco biasa, bukan ahli biasa. Ini kira think tank PPBM. Macam mana tiba-tiba mantan Naib Presiden PPBM boleh bergelar mantan lah. Maknanya bila mana kita tahu perjalanan parti baru setahun jagung. Betul, perjalanan politik Datuk pun kita tahu macam mana. Tiba-tiba sebagai think tank yang menubuhkan sendiri PPBM, tiba-tiba kita dapat tahu dah keluar daripada PPBM. Mungkin sebagai intro, Datuk, sedikit ringkas lah. Ya, sebenarnya perkara ni pun saya keluar daripada PPBM pada September 2017 kan. Dan ketika itu suasana agak berbeza dan mood rakyat ketika itu memanglah saya lihat sendiri dan saya memang dapat merasai angin perubahan itu begitu kuat sebenarnya ketika itu. Ramai yang ketika itu, rata-rata kalau kita turun bawah jumpa rakyat dan ramai sudah ingin melakukan perubahan, maknanya untuk menukar kerajaan. Tetapi memang agak pelik lah, kerana saya meninggalkan PBM dan PH itu ketika mereka hampir ke kemuncak. Betul. Sesuatu yang jarang berlaku sebabnya seperti yang saya selalu katakan, kalau saya tunggu, mungkin hari ini akan jadi seseorang yang penting. Betul. Tetapi dan mesti ada sesuatu sebab kenapa saya membuat pilihan. Sebab rata-rata sebagai manusia, of course you want position, you want jawatan, kedudukan. And masa tu kalau saya kekal stay sebagai Naib Presiden, sudah pasti satu-satu jawatan yang penting akan ada untuk saya dalam kerajaan hari ini. Tetapi pasti ada sesuatu rahsia besar kenapa saya membuat pilihan untuk meninggal PBM ketika itu. Ya, sebabnya very simple. Kalau saya nak cakap hari ini, apa yang terjadi pada hari ini, itulah sebabnya kenapa saya tinggalkan PBM. Sebab saya masa ketika itu saya sudah nampak bahawa kalaulah tertubuhnya kerajaan Pakatan Harapan ketika itu dengan komponen-komponen parti yang ada hari ini, yang saya tengok masing-masing tidak ada satu ada tuju, masing-masing ada cara, agenda yang berlainan. Dan jika mereka ini menubuhkan kerajaan, saya ketika itu sudah lihat dan saya ketika itu sudah tidak yakin kerajaan ini akan lagi kerajaan yang lebih baik daripada kerajaan Barisan Nasional. Sebab
Dan kita tahu agenda DAP itu sendiri. DAP mempunyai agenda dia yang of course dia dominan kepada cawangan Cina dia. PKR mempunyai agenda dia sendiri untuk ketika itu nak menentukan Anwar sebagai Perdana Menteri. Betul. Dan amanah yang kita pun tak tahu apa agenda dia, perubahannya. So it's impossible untuk 3 parti yang berlainan agenda ini akan dapat duduk bersama dengan PBM ya, hari ini. Dan saya ketika itu pun terus terang saya cakap, ketika itu pun saya pernah menyoal Tun Dr. Mahdi sendiri. Saya tanya Tun, how sure you kalau kita dapat tubuhkan kerajaan, PBM dapat jadi satu parti dominan macam UMNO demi kepentingan Melayu dan Islam. Dan ketika itu Tun sendiri kata, oh Mida, that is secondary. Kita kena hari ini kita kena fikir untuk jatuhkan Najib. Kita kena turunkan Najib. Soal itu kita fikirkan kemudian. Sebab saya dah nampak sendiri, sebab saya sendiri sudah lihat ketika itu memang sesiapa juga yang mengetuai PBM, dia tidak akan dapat membawa arus perjuangan dia melawan arus perjuangan yang ada sekarang. Dan of course, DAP is dominant. Sekaligus saya rasa menjawablah persoalan penonton-penonton, followers-followers kita di Facebook, macam mana boleh jadi mantan Presiden PPBM. Rasanya pengalaman Datuk sendiri dalam dunia politik boleh predict apa akan jadi, yang mana saya rasa dah terbukti sekarang. Because saya dalam sekit yang kecil. Betul. Saya bersama dan saya lihat ketika perbincangan bagaimana saya tengok DAP masih dominan dengan cara dia, Lim Kit Siang dan Guang Eng masih in control, dan Tun kadang-kadang terpaksa beralah demi untuk mendapat sokongan kan, dan akhirnya untuk menentu siapa menjadi Perdana Menteri ataupun calon Perdana Menteri ketika itu is DAP punya say. Betul, betul. And I think benda tu bukan rahsia, sebab beberapa bulan yang lepas Tun sendiri mengakui bahawa Perdana Menteri dan juga kepimpinan ini ditentukan oleh DAP. So dia bukan satu rahsia. Cuma ketika saya berkata ketika itu sebelum mereka mendubuh kerajaan, orang menganggap saya sasau dan sebagainya lah. Tapi saya alhamdulillah hari ini setelah mereka memerintah hampir 11 bulan, terbukti apa yang saya katakan hari ini. Perjuangan jelas Datuk. Maknanya konsisten perjuangan Datuk daripada dulu sampai sekarang. Datuk, kita cakap mengenai Perdana Menteri. Tadi Datuk sendiri cakap macam mana sekarang ini ada percaturan dalam PH itu sendiri yang menggerakkan siapa nak jadi Perdana Menteri, semua ada kaitan dengan DAP sendiri. Sekarang ini kita dapat lihat, berbalik kepada tajuk kita lah, iaitu hasrat Anwar Ibrahim ni untuk menjadi Perdana Menteri. Kita dapat lihat selepas pasca PRU14, apabila mereka menang, PH menang, Anwar Ibrahim dikeluarkan daripada penjara. Dan setelah Anwar Ibrahim keluar penjara, kita semua dihebahkan dengan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri in waiting. Tetapi kita dapat lihat sekarang ini, perkara ni macam dah jauh untuk digapai dengan macam-macam berita, macam-macam keadaan politik sekarang ini. Betul ke tidak apa yang Tun janjikan dulu? Tun cakap 2 tahun dia akan bagi Anwar. Sekarang ini apabila kita lihat landscape politik, apa pendapat Datuk? Okey, kalau kita flashback baliklah kepada yang betul-betul mengikuti kan. Kalau kita tengok selepas saja Pakatan Harapan menang dan selepas saja dan ketika itu nak menentukan Perdana Menteri dan sebagainya, dan akhirnya Tun angkat sumpah. Kalau kita ikut rentetan tu kan, buka balik surah Abah ke apa dia bendanya ke sekali kan, kita tak jumpa satu pun ayat Tun yang mahu membebaskan Anwar daripada penjara. Yang mengumumkan Anwar akan keluar, akan dibebaskan adalah Nurul Izzah. Nurul Izzah yang mengumumkan bapaknya akan diberi pengampunan. Dan kita lihat pun proses pengampunan Anwar pun satu benda yang amat ganjil. Anwar diumumkan akan diampunkan
dan dimaklumkan oleh Nur Izzah bahawa yang di-Pertuan Agong ketika itu telah bersetuju untuk mengampunkan Anwar sebelum ada mesyuarat pengampunan pun. Alright, okey. Kan? Waktu itu belum lagi ada mesyuarat pengampunan, tapi Nur Izzah kata, yang sepatutnya jawatankuasa pengampunan ini yang mana Perdana Menteri dan beberapa komiti kena duduk dan mencadangkan kepada yang di-Pertuan Agong untuk pengampunan dan dipersetujui. Bukannya diumumkan dulu Tuanku Agong bersetuju dan dibuat mesyuarat pengampunan. Sebelum mesyuarat tiba-tiba dah dan keluar. The whole process kalau kita tengok, hanya Nur Izzah yang bercakap mengenai proses pengampunan bapaknya. Bukan Perdana Menteri ketika itu yang baru dilantik, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. So, it's very clear, Encik. In the first place pun, Tun tidak pernah sebenarnya bersetuju untuk Anwar jadi Perdana Menteri. Cuma apa yang terjadi, Majlis Presiden Pakatan Harapan memutuskan ketika itu yang mereka bersetuju untuk Tun menjadi Perdana Menteri selama 2 tahun saja, dan lepas itu Tun harus menyerahkan kerusi Perdana Menteri itu kepada Anwar Ibrahim. Dan saya yakin sepanjang pergaulan saya sebagai naib presiden bersama Tun yang juga pengurusi, saya sepanjang sebagai naib presiden, saya tidak nampak dan saya tidak yakin Tun akan serahkan kursi Perdana Menteri kepada Anwar. Dan kalau kita ikut balik, Tun pernah bercakap, dia kata memang ada janji nak bagi Anwar jadi Perdana Menteri, tetapi tak semestinya janji itu ditunaikan. Saya akan serah balik kepada rakyat untuk menentukan. Adakah ini membuktikan Tun sendiri tersepit dalam keputusan dalam PH itu sendiri? Saya yakin Tun tidak akan merelakan Anwar menjadi Perdana Menteri. Dan saya amat yakin Tun tidak yakin dia akan selamat. Anak-anak dia akan selamat, keluarga dia akan selamat sekiranya Anwar menjadi Perdana Menteri. Anwar Ibrahim sekarang ini kita dapat lihat momentum dia betul bersungguh-sungguh nak jadi Perdana Menteri. Okey. Kita tengok kita tolak ke tepilah isu Tun M dan sebagainya. Kita lihat, kita fokus kepada Anwar Ibrahim sendiri. Anwar Ibrahim. Sebelum kita fokus pada Anwar Ibrahim, kan, rakyat perlu lihat, dalam keadaan PH hari ini yang sudah mempunyai cukup kursi untuk memerintah, di mana mereka sudah mempunyai simple majority yang begitu stabil, apa perlunya Tun mengambil semua ahli-ahli MP UMNO untuk masuk PBM? Untuk apa? Alright, okey, faham. Apakah tujuannya Tun melalui PBM, kan, menerima semua ahli-ahli MP ini untuk melompat ke parti PBM? Ini sendiri tak membukti bahawa Tun sendiri tidak berasa begitu stabil dan kuat. Dan tindakan dia membuatkan PBM ketika ini adalah untuk memastikan dia cukup kuat untuk dia mempertahankan Perdana Menteri. Kita dapat tengok Tun cuba untuk menguatkan sokongan dalam kalangan ahli-ahli parlimen, ditarik ahli-ahli daripada UMNO masuk ke PBM. Kita dapat tengok benda tu. Anwar Ibrahim sendiri bagi pendapat Datuk lah, kan, untuk mendapatkan majoriti sokongan daripada ahli parlimen untuk sokong dia jadi PM, dia perlukan sokongan. Pendapat Datuk, dari mana dia nak dapat sokongan ni? Daripada parti mana? Adakah DAP? DAP ni pada saya mudah saja. Mereka ni hanya memikir akal diri mereka. Kalau hari ini mereka rasa mereka boleh memperkudakan Tun, mereka akan bersama Tun. As long as Tun akur dan patuh apa juga kehendak mereka. Dan ini juga menjadi satu senjata mereka kepada Tun, you have to listen to me or else we go to Anwar. Kan? Betul. Itu saja saya kata. So,
to DAP is not important ada Anwar or Tun to become the Prime Minister. Tu tak penting. Pada penting dia nak dominasi dia. As long as the Prime Minister orang yang boleh akur perintah mereka dan tidak menjadi halangan untuk mereka menjalankan agenda-agenda mereka, mereka akan stick. Tetapi jika sekiranya Tun nak meneruskan apa juga benda yang bertentangan dengan apa yang mereka nak lakukan, mungkin that time dia will shift to Anwar. Anwar sendiri mungkin beliau dah sedar apa ni Tun M punya game permainan percaturan macam mana dia cuba dapatkan sokongan. Dan dia sedar juga DAP adalah sebuah parti yang mana antara parti yang memonopoli kerusi parlimen, antara parti yang mempunyai bilangan kerusi yang tertinggi di parlimen. Pendapat Datuk, adakah Anwar Ibrahim akan melakukan apa sahaja termasuklah dengar cakap DAP hanya untuk dapatkan sokongan daripada DAP? Saya suka buat flashback kan, untuk membuat satu conclusion atas apa juga pandangan saya. It's very simple. Kita tahu Anwar adalah antara Perdana Menteri yang menanti ataupun in waiting yang paling lama. Okay. Anwar dah menunggu satu keadaan untuk dia menjadi Perdana Menteri selama lebih daripada 20 tahun. Dan tertubuhnya PKR itu sendiri pun atas agenda untuk menjadikan dia Perdana Menteri. Dan on this issue, Anwar will never compromise. Anwar tidak akan bertolak ansur untuk dalam memastikan dia menjadi Perdana Menteri. Cuma sekarang ni yang saya lihat, Anwar agak lebih berhati-hati. He is more cautious now, takut tersilap langkah. So now they are playing the chess now. Kan? Dia orang tengah main chess. Siapa jalan dulu, siapa makan dulu, apa mainan orang sebelah, betul, apa permainan aku ni. Itu sebenarnya yang sedang terjadi. But walaupun hari ni kita tengok macam keadaan tenang, kata orang tutur, air tenang jangan disangka tak ada buaya. Betul. So that is the situation kalau saya boleh conclude now. Sebab kalau kita tengok Anwar Ibrahim, betul, saya tak dapat nafikan macam Datuk cakap, dia berhati-hati. Banyak statement-statement beliau agak play safe dalam parlimen sendiri. Kalau kita sentuh isu-isu yang berkaitan dengan Melayu Islam, banyak sekarang ni isu. Cuma you talk about play safe kan? Saya rasa walaupun Anwar hari ni mengambil tindakan berhati-hati dan banyak play safe, tetapi malang bagi dia sebab ia menurunkan populariti dia. Betul, betul. The move yang dia buat sekarang ni, walaupun the move dia cuba berundur untuk few, kata orang melangkah 2-3 langkah ke belakang untuk 1000 langkah ke depan, dan dia agak cautious, tetapi ia menjadikan dia unpopular. Betul. Kan? Especially now. Macam hari ni, kalau you tengok dalam keadaan hari ni, kenapa Najib lead dalam dari segi populariti dalam media Facebook, media sosial, and then not only media sosial, bila dia turun bawah, saya pun terkejut tengok jumlah orang yang datang baru ni di Terengganu dan sebagainya. It's just because di ketika ini dia menjuari isu rakyat. Dia menyuarakan perkara-perkara yang bertentangan dengan kerajaan hari ini ada, yang mana rakyat nak. Kan? Tetapi dalam keadaan Anwar ini, bila dia terlalu berhati-hati, dia telah mengikuti arus dan dia sudah tidak menjadi check and balance to the government. Dia dah tak menegur kerajaan yang ada. Dia sudah tidak memberi nasihat pada kerajaan ada, dan ini menurunkan populariti dia. So I don't know how long dia can stand with this kind of scenario. Tetapi pada saya, lagi lama Anwar tunggu, lagi jauh kursi itu dari dia.